Assalamualaikum. Apakah pula sekular dan secularism? Sekular ni adalah fahaman ataupun ideologi di mana mereka beranggapan bahawa urusan pentadbiran negeri perlu diasingkan dengan urusan agama. Dalam bahasa lain, ketidakpedulian terhadap agama. Itu dia sekular. Secularism pula adalah gerakan yang mengajak agar kita mengasingkan urusan dunia dan urusan agama. Jadi berdasarkan definisi tadi, kita dapat gambarkan bahawa dalam pentadbiran negeri berdasarkan pandangan barat, agama ni sangat tidak membantu, kan? Jadi benda-benda begini pun sebenarnya sangat mengganggu pentadbiran negara kita. Kadang-kadang negara kita ni ada yang mengandaikan negara kita negara sekular. Ada yang mengatakan kerajaan kita adalah kerajaan sekular. Sebenarnya tidak, Kalau kita tengok dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 3 dan perkara 11, agama disertakan dalam pentadbiran negara. Bahkan perlembagaan itu mengatur cara mentadbir agama, secara asas. Jadi negara kita bukanlah negara sekular, pemimpin kita bukanlah pemimpin sekular. Kenapa hal ini ataupun sekular ni boleh muncul? Kalau kita perhatikan dalam agama-agama lain, mereka agama mereka cuma tentang urusan diri mereka, ketuhanan dan juga kehidupan selepas kematian. Ini sajalah cerita-cerita tentang agama, hal-hal tentang agama yang ada pada agama lain. Sedangkan dalam Islam kita ada hal ketuhanan, ada hal akhirat, iman, ihsan dan juga hubungan sesama manusia. Bahkan dalam Islam ini ada tajuk khusus yang dikatakan fiqh muamalah. Yang ini adalah satu susunan ilmu, adalah satu susunan hukum bagaimana untuk kita berurus niaga, mencari harta dunia di dunia ini. Jadi secularism ini jelas menunjukkan bahawa di antara agama lain dan agama Islam itu terdapat perbezaan yang jelas. Sehingga kan agama lain terpaksa memisahkan agama dengan urusan pentadbiran negeri. Tetapi dalam Islam kita tidak asingkan pentadbiran agama, kita tidak asingkan kehidupan beragama dengan pemerintahan negara dan negeri. Bahkan kita sebagai orang Islam, nilai-nilai Islam kita bawa dalam pentadbiran negeri, negara, seperti tidak mengenai orang, hidup aman damai dan sebagainya. Ini adalah nilai dalam agama tu. Jadi secularism ni dia tidak kena mengena dengan Islam, dia tidak ada kena mengena dengan negara kita. Jadi apa-apa naratif sekularisme yang dikaitkan dengan kerajaan kita, dengan negara kita, sepatutnya kita tidak perlu pedulikan lagi. Baik, kalau di barat, sekular itu adalah ketidakpedulian terhadap agama. Dalam Islam pun ada juga sekular ni, tetapi mereka lebih kepada ataupun cenderung kepada ketidakpedulian terhadap dunia. Bermakna mereka lebih cenderung kepada kehidupan beragama. Dan malangnya kehidupan beragama mereka ni ibadah dibuat-buat, akidah dibuat-buat, dan langsung tidak menepati akidah. Langsung tidak menepati syariat. Jadi orang-orang yang memisahkan agama dengan kehidupan dunia, dalam kelompok Islam ini sendiri adalah mereka yang konon-kononnya bertarikat. Kalau kita perhatikan orang-orang tarikat ni memang kehidupan orang ni beragama, kerja pun tidak, mentadbir pun tidak, kan? Mereka cuma dalam urusan agama. Tetapi urusan-urusan mereka dalam agama itu adalah tidak sah, tidak mengikut perlembagaan Islam sendiri, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu dalam urusan agama ni, manusia termasuk kita sendiri orang Islam tiada manfaat kita mereka-reka amalan, mereka-reka kepercayaan. Sebab Allah dan Rasulnya telah memberitahu kepada kita, telah mengajarkan kepada kita melalui kitab-kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Sebab tu seorang yang Islam tidak akan sempurna imannya jika dia tidak mengikut Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Jadi dalam hal beragama ni memang kita perlu ikut petunjuk dari Allah. Bahkan dalam kehidupan bernegara, mentadbir negara, Allah berfirman juga, patulah kepada Allah, pada Rasul dan para pemimpin yang dilantik dalam kalangan kamu. Itu pun petunjuk dari Allah juga.